Pernahkah Anda rasa seolah-olah hidup Anda tiba-tiba terhenti? Seakan-akan segala usaha, segala pengorbanan, segala doa yang Anda lakukan tidak membawa Anda ke mana-mana. Anda lihat orang sekeliling mula mendapat pekerjaan, membina rumah tangga, mencapai impian, dan Anda masih di tempat yang sama. Di sawat inilah hati mula terasa sesak. Fikiran mula berbisa dengan suara yang melemahkan. Tuhan sudah lupakan aku. Mungkin aku ini tiada nilai langsung. Tapi izinkan saya kongsikan sesuatu yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang situasi ini. Hakikat bahawa Anda tidak melihat perubahan tidak bermaksud Tuhan tidak sedang bekerja. Kadang-kadang, ketika tiada apa berlaku di luar, sebenarnya sesuatu yang sangat penting sedang terbentuk di dalam. Lihatlah kehidupan Daud. Dia dipilih, diurapi, dipisahkan untuk satu janji besar. Namun, apa yang berlaku selepas itu? Kesucian, pelarian, ketidakadilan, jua, kesendirian. Bertahun-tahun lamanya, Daud tidak hidup sebagai raja. Dia hidup dalam persembunyian, diburu, dihina. Jika ada yang melihat keadaannya ketika itu, pasti mereka sangka dia telah gagal. Tetapi pada saat terhenti skim Tuhan sedang menulis mazmur-mazmur yang paling dalam dan menyentuh jiwa. Dalam kesakitan skim berjalin keintiman. Dalam tempat sembunyi skim lahir keberanian seorang raja. Dan mungkin hari ini, Anda juga berada di titik itu. Menanti sesuatu yang tidak kunjung tiba. Menghantar permohonan kerja tanpa ada jawapan. Berdoa untuk satu pintu terbuka yang masih terus tertutup. Cuba mempertahankan hubungan yang kelihatan semakin hancur di hadapan mata Anda. Bertanya kepada Tuhan, apalagi yang kau mahu daripadaku? Jawapan mungkin tidak datang seperti yang Anda harapkan. Tetapi cuba bayangkan tanah liat di tangan tukang beriuk. Ia ditekan, dibentuk, diratakan, ditikis, dan hanya selepas semuanya selesai, barulah ia menjadi sesuatu yang berguna, indah, dan kuat. Kesakitan yang Anda alami sekarang bukanlah penamat. Ia adalah proses pembentukan untuk mempersiapkan Anda memikul sesuatu yang lebih besar. Tahukah Anda mengapa ini sangat penting? Kerana apabila Anda mula memahami bahawa waktu sepi, waktu menunggu, pintu yang tertutup bukanlah hukuman, tetapi latihan dan penyediaan, maka sesuatu dalam diri Anda akan berubah. Kegelisahan akan mulai melemah. Ketakutan akan mulai hilang. Perbandingan dengan kehidupan orang lain akan mula memudah. Kerana Anda akan sedar bahawa apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup Anda adalah sesuatu yang istimewa. Ia tidak sama dengan apa yang Dia lakukan dalam hidup orang lain. Tuhan tidak bekerja dengan salinan. Dia bekerja dengan tujuan. Mari kita jujur, sangat menyakitkan apabila melihat orang lain memperoleh apa yang Anda doakan selama ini. Pasangan yang baru kenal, tiba-tiba berkahwin. Rakan yang baru bekerja, terus dinaikkan pangkat. Orang yang tidak pun kelihatan beriman, mula menikmati kejayaan. Dan Anda yang berpuasa, berdoa, bersungguh-sungguh masih menunggu. Tapi soalnya, adakah Anda bersedia untuk menanggung apa yang Anda minta itu? Adakah struktur dalaman Anda sudah cukup kuat untuk memikul apa yang Tuhan bakal serahkan? Kadang-kadang, Tuhan menangguhkan berkat-Nya agar Ia tidak menghancurkan Anda. Dan di sinilah kepercayaan menjadi sangat penting. Iman bukan sekadar percaya bila semuanya masuk akal. Iman adalah terus percaya walaupun semuanya kelihatan tidak masuk akal. Iman adalah melihat yang tidak kelihatan seolah-olah ianya nyata. Iman adalah berkata, meskipun aku tak faham, aku tetap percaya. Dan iman seperti inilah yang menggoncang langit. Anda kenal kisah Johnny Ersondara. Dia menjadi lumpuh seluruh badan pada usia 17 tahun selepas satu terjunan ke dalam air yang tersilap. Pada awalnya, dia mahu mati. Dia rasa hidupnya sudah berakhir. Tapi dalam kegelapan skim dia berpawut kepada Tuhan sekuat-kuatnya. Dia belajar melukis menggunakan mulut, menulis buku, menjadi penceramah antarabangsa, dan hari ini, dia memberi inspirasi kepada berjuta-juta orang. Waktu yang kelihatan seperti hukuman menjadi pentas untuk kuasa Tuhan dinyatakan.
Dan bagaimana pula jika masa Anda sekarang, masa yang Anda benci adalah syarat yang Tuhan pilih untuk menyediakan Anda bagi sesuatu yang luar biasa? Dan jika dalam diam itu, Dia sebenarnya sedang mengajar Anda untuk mendengar? Dan jika di tempat yang kelihatan kering dan kosong itu, Dia sedang menanam akar yang dalam-dalam jiwa Anda? Kerana pokok yang tumbuh terlalu cepat tanpa akar yang kukuh akan tumbang dengan angin pertama. Fikirkanlah, berapa kali Anda rasa Anda tidak akan mampu bertahan, tetapi Anda tetap bertahan? Berapa kali kamu rasa segalanya sudah berat tapi ternyata belum? Itu sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahawa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Bahawa Dia masih menulis kisah hidup kamu, meskipun kamu tidak dapat melihat penanya bergerak. Mungkin hari ini kamu menangis dalam diam di kamar mandi, tidur dengan perasaan sesak di dada, tersenyum palsu di tempat kerja, berusaha menutupi kesedihan walaupun dari dirimu sendiri. Tetapi Tuhan melihatnya, Tuhan mendengarnya, dan lebih dari itu, Tuhan sedang bertindak, meskipun kamu tidak merasakannya. Dia tidak bekerja menurut waktu kita, tetapi menurut waktunya yang sempurna. Dan apabila waktu itu tiba, tiada satu pun, benar-benar tiada apa yang dapat menghalang rancangannya untukmu. Jadi jangan salah sangka bahawa keheningan itu bermaksud ketiadaannya. Jangan fikir menunggu bermaksud Dia sudah lupa. Tuhan sedang menulis kisah yang jauh lebih besar daripada apa yang kamu sangka. Sebuah kisah di mana bab yang sukar ini bukanlah penutup, tetapi saat kamu menyadari kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Saat kamu belajar percaya walau tanpa melihat. Saat kamu faham bahawa kamu tak pernah benar-benar bersendirian, kamu tak pernah ditinggalkan. Dan skim sebabnya kamu tidak boleh menyerah sekarang. Kerana apabila Tuhan selesai menulis bahagian ini, semuanya akan masuk akal. Segalanya akan terasa berbalai. Dan kamu akan memandang ke belakang dengan air mata yang mengalir, sambil berkata, "Sekarang aku faham. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dia hanya sedang mempersiapkanku." Berapa kali kamu memandang ke cermin dan merasa malu dengan diri sendiri? Berapa kali beban kesalahan masa lalu terasa terlalu berat untuk kamu bangkit kembali? Ramai orang memikul penyesalan selama 10, 20, malah 30 tahun, seolah-olah mereka dijaduhi hukuman diam-diam yang tak berkesudahan. Dan lebih menyedihkan lagi, ramai yang percaya Tuhan memandang mereka dengan cara yang sama. Bahawa Tuhan telah berpaling. Bahawa Dia sudah berhenti memiliki rancangan. Bahawa Dia terlalu kecewa untuk membangun semula. Tetapi kebenarannya satu, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai mereka yang Dia kasihi. Dan itu termasuk kamu. Kebanyakan orang pernah menyesal dalam-dalam. Menyesal kerana membiarkan ego menghancurkan hubungan. Menyesal atas kata-kata tajam yang menyakiti orang yang paling mereka sayang. Menyesal atas ketazahan yang menghancurkan martabat selama bertahun-tahun. Menyesal kerana berdiam diri saat seharusnya bersuara. Menyesal kerana bertindak terburu-buru saat seharusnya bersabar. Adakah kamu pernah mengalami hal serupa? Kerana ribuan orang melalui kitaran yang sama setiap hari, bangun dengan rasa bersalah, menghabiskan siang dengan cuba mengalihkan fikiran, dan tidur dengan harapan rasa bersalah itu akan lenyap. Tapi ia tidak hilang. Kerana kamu tidak diciptakan untuk menafikan rasa sakit, kamu diciptakan untuk disembuhkan. Dan penyembuhan itu bermula apabila kamu sedar bahawa kesalahanmu tidak menentukan siapa kamu. Kegagalanmu bukan identiti dirimu. Masa lalumu bukan hukuman yang kekal. Nilai dirimu tidak berubah hanya kerana kamu pernah jatuh. Lihatlah kisah Petrus. Dia berjalan bersama Yesus, mendengar ajarannya secara langsung, menyaksikan keajaiban dengan mata sendiri. Bahkan dia dipanggil untuk berjalan di atas air, tetapi dia tetap menyangkal Yesus. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 3 kali. Dia berkata dia bahkan tidak mengenal pribadi yang paling mengasihinya. Boleh kamu bayangkan pedihnya menyadari bahawa kamu telah mengkhianati sahabat sejati, penyelamatmu, di saat dia paling memerlukanmu? Bayangkan kesunyian yang menyusul setelah itu. Rasa malu, keinginan untuk lejap, keyakinan bahawa semuanya telah beres. Tetapi apabila Yesus bangkit dari kematian,
Hal pertama yang dia lakukan adalah menjari Petrus. Bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk memulihkannya. Dia memandang lelaki yang hancur itu tepat di mata dan bertanya, "Petrus, adakah kamu mengasihiku?" 3 kali dia bertanya, sebanyak kali Petrus menyangkalnya. Dan selepas itu, Yesus mempercayakan tugas menggembalakan umatnya kepada Petrus. Yesus menyerahkan masa depan gereja ke tangan orang yang telah mengkhianatinya. Adakah itu mengatakan sesuatu kepadamu? Ia menunjukkan bahawa Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna. Dia mencari hati yang rela untuk dipulihkan. Dan itu termasuk kamu. Mungkin hari ini kamu merasa seperti Petrus malam itu. Air mata mengalir, hati remut oleh penyesalan, dan jiwamu berbisik. Aku sudah tak layak menerima apa-apa lagi. Tetapi Yesus ada di sana, di debit kegagalanmu. Dan dia sedang bertanya, "Adakah kamu masih mengasihiku?" Jika jawapannya ya, itu bermakna masih ada kisah untuk dilalui. Masih ada perjalanan yang belum berakhir. Masih ada rancangan ilahi yang belum selesai. Kita hidup dalam dunia yang cepat menghukum. Sekali sahaja kita gagal, dunia dengan pantas melabel kita sebagai lemah, tidak bertanggung jawab, atau tiada harapan. Tapi Tuhan tidak melihat seperti manusia. Dia tidak bekerja berdasarkan label, tapi melalui penebusan. Dia melihat ke dalam, jauh ke dalam hati kita. Dia melihat apa yang orang lain tidak dapat lihat. Dia tidak terganggu dengan sawat tergelap kita. Dia menilai niat, bukan kesilapan. Dan ketika semua orang mengatakan ini pengajaran, Tuhan sedang memulakan sesuatu yang baru. Fikirkan sejenak tentang hidupmu. Berapa kali kau telah mencuba untuk berubah? Berapa banyak janji yang telah kau buat kepada dirimu sendiri untuk menjadi lebih baik, tetapi akhirnya tetap tergelincir ke dalam kesalahan yang sama. Itu bukan tanda bahawa kau gagal. Itu bukti bahawa kau sedang berjuang. Dan perjuangan itu, meskipun senyap, cukup untuk membuktikan bahawa Tuhan masih berada dalam dirimu, memanggilmu kembali kepadanya. Jika kau mendengar ini sekarang, itu kerana dia masih mendekatimu. Pernah dengar ungkapan bahawa bekas yang pecah boleh dibaiki, tetapi tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Tapi dalam kerajaan Tuhan, kebalikannya berlaku. Bila sebuah bejana pecah dan disentuh kembali oleh tangan sang penjunan, ia menjadi lebih kukuh daripada sebelumnya. Kerana kini ia tahu nilainya. Ia tahu siapa yang menyusunnya kembali dengan kasih. Ria kisah hidup Jazmir. Seorang wanita yang mengalami penderitaan sewaktu kecil dan menghabiskan masa mudanya dengan keputusan-keputusan yang salah demi menghilangkan rasa sakit. Dia boleh sahaja membiarkan dirinya dikuasai kemarahan, dendam, dan putus asa. Tapi dia memilih untuk membiarkan Tuhan menyentuh lukanya dan menjadikannya saluran penyembuhan bagi orang lain. Kini, dia menjadi antara penyampai firman yang paling dikenali di dunia. Bukan kerana dia sempurna, tetapi kerana dia telah dipulihkan. Dan perkara yang sama boleh berlaku kepada dirimu. Mungkin kesalahanmu adalah terlalu mudah percaya, atau mengabaikan tanda-tanda amaran. Mungkin kau telah menyakiti orang lain, atau lebih menyedihkan lagi, kau melukai dirimu sendiri kerana terlalu ingin menyenangkan semua orang. Tapi itu tidak bermakna Tuhan telah menyerah padamu. Jika kau masih bernafas, itu tandanya masih ada tujuan. Masih ada harapan. Masih ada jalan terbuka. Berilah dirimu peluang untuk bermula semula. Bukan sekadar perubahan luaran, tetapi pemulihan dari dalam. Ia bermula dengan satu langkah kecil namun sangat besar maknanya, mengampuni dirimu sendiri. Kerana Tuhan sudah pun mengampunimu. Dia tidak menantikan kamu membayar semua kesalahanmu. Bayaran itu sudah pun dibuat. Dibayar sebenarnya di kayu salib. Kini, giliranmu. Coba tulis sepucuk surat kepada dirimu sendiri. Tapi bukan surat untuk menghukum. Sebaliknya surat yang membawa harapan. Tulis semua perkara yang telah kau belajari dari kesilapanmu. Tulis segala impian yang masih boleh kau bina semula. Kemudian, bacakan surat itu dengan landam. Dengarlah suaramu sendiri mengingatkan bahawa sesuatu yang baru sedang menantimu. Kau bukanlah hasil daripada apa yang telah dilakukan orang terhadapmu. Kau bukan kegagalanmu. Kau adalah siapa yang Tuhan katakan kau adalah.
Dan dia berkata, "Anakku, lelaki atau perempuan pilihanku, orang yang telah ditebus, dikasihi, dan itu tidak ada siapa yang dapat merempasnya darimu untuk selama-lamanya." Pernahkah kau merasakan diam itu lebih menyakitkan daripada kata-kata paling tajam? Sunyi yang begitu dalam hingga membuat kau bertanya-tanya, adakah doamu benar-benar didengar di syurga? Berapa kali kau telah bersujud dengan hati yang hancur, mencurahkan segalanya di hadapan Tuhan, tetapi satu-satunya yang kau terima hanyalah sebi, tiada petunjuk, tiada jawaban. Hanya gema dari suara sendiri dan kesakitan kerana tidak tahu ke mana harus melangkah selepas ini. Dalam kesunyian inilah ramai orang mula goyah dalam iman. Bukan kerana mereka berhenti percaya kepada Tuhan, tetapi kerana mereka mengira Tuhan telah berhenti percaya pada mereka. Pernahkah kau merasakan seperti Tuhan berpaling muka sewaktu kau sangat perlukannya? Pernahkah kau ingin menjerit bertanya mengapa dia menyembuhkan sesetengah orang tetapi bukankah? Mengapa dia menolong ramai, tapi seolah-olah diam ketika kau memanggil? Itu lebih biasa daripada yang kau fikirkan. Dan jika itu yang sedang kau alami sekarang, dengarlah ini, diam Tuhan bukanlah tanda dia menolakmu. Kadangkala, justru dalam diam skim suaranya paling jelas. Yesus sangat memahami hal ini. Di Taman Getsemani, sebelum dia diserahkan, dia berdua dalam kegelisahan begitu dalam hingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Dia memohon. Dia merindih. Tapi langit tetap diam. Tuhan tidak menjawab. Tidak menyelamatkannya dari penderitaan. Tidak menghentikan proses itu. Namun dalam diam skim rencana keselamatan seluruh manusia sedang berlangsung. Kadang-kadang, jawapan Tuhan tidak datang dalam bentuk kata-kata atau keajaiban yang besar. Ia datang dalam bentuk ketenangan dalam kekaisan, dalam kekuatan untuk bertahan satu hari lagi, dalam damai yang tidak dapat dijelaskan tetapi cukup untuk meneguhkanmu. Jadi jika kau sedang berada di tengah keheningan, jangan mengira kau ditinggalkan. Kau sedang dibelok dalam diam. Dan itu mungkin cara Tuhan berbicara paling lembut, tetapi paling dalam. Kerana di situ tersembunyi satu tujuan yang jauh lebih besar. Dan Yesus tidak berhenti walaupun tidak terdengar suara apa-apa, walaupun tiada jalan keluar kelihatan, walaupun tidak ada sebarang kelegaan. Dia tak meneruskan langkah kerana dia percaya. Aku tahu, memang sukar, terutama apabila kita berdoa memohon petunjuk, tetapi segalanya tetap terasa gelap. Bila kita inginkan jawapan, tetapi hanya dipenuhi dengan lebih banyak persoalan. Namun, adakah mungkin diamnya Tuhan itu sebenarnya sedang mengajar kita untuk percaya walaupun tanpa melihat? Mungkinkah dia sedang membawa kita ke satu tempat yang lebih dalam? Tempat di mana iman tidak bersandar pada tanda atau pengesahan, tetapi muncul dari keyakinan yang teguh bahawa dia tetap ada, walaupun nampaknya dia menjauh. Dalam kesunyian inilah imanmu sedang diasah. Tidak heranlah banyak kisah dalam Alkitab menunjukkan bahawa mukjizat terbesar muncul selepas masa-masa panjang di mana Tuhan kelihatan diam. Bangsa Israel menunggu selama 400 tahun, 4 abad tanpa nubuatan, tanpa suara dari langit, tanpa arahan jelas dari penghujung perjanjian lama hingga bermulanya perjanjian baru. Dan apabila kesunyian itu berakhir, Yesus dilahirkan, Juru Selamat, janji yang ditunaikan. Masa menunggu itu bukannya masa yang sia-sia. Ia adalah masa persiapan. Mungkin sekarang kamu sedang berada di ruang itu, di antara permohonan dan penggenapan, di antara luka dan tujuan, di antara dua dan jawapan. Ia terasa seperti gurun, seperti ditinggalkan. Tapi di situ jugalah benih pertumbuhan sedang tersemai. Mungkin kamu belum nampak hasilnya, tapi akhir-akhirnya sedang masuk lebih dalam. Ingat kembali masa-masa kamu fikir kamu tidak mampu bertahan sehari lagi tapi kamu berjaya. Ingat waktu semuanya nampak hancur, namun entah bagaimana kamu tetap melangkah ke depan. Itu bukti bahawa walaupun dalam senyap, Tuhan tetap meneguhkanmu. Walaupun kamu tidak dapat merasainya, dia tetap ada dalam hal-hal kecil, dalam nafasmu, dalam kekuatanmu yang kamu sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Dan penting untuk kita faham, Tuhan tidak menjawab mengikut masa kita, kerana dia tidak hanya mahu ubah keadaan luar kita.
Dia mahu membentuk sesuatu di dalam diri kita. Dia tahu masa yang tepat, masa di mana mukjizat itu bukan sahaja akan diterima, tetapi difahami sepenuhnya. Dia menunggu saat di mana hatimu cukup matang untuk menerima tanpa kehilangan arah. Pernahkah kamu dengar tentang kisah Corinthian bom? Dia dan keluarganya menyelamatkan orang Yahudi daripada kekejaman Holocaust, dan mereka dipenjarakan kerana itu. Di dalam kem tahanan yang penuh kesakitan, kematian, kelaparan dan ketidakadilan, dia merasakan seolah-olah Tuhan tidak lagi bersuara. Tapi di tempat kegelapan skim, dia menemui satu bentuk iman yang tak mungkin dia temui dalam masa damai. Dia pernah berkata, "Jangan takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak diketahui kepada Tuhan yang kamu kenal." Dia percaya, walaupun dalam diam. Dan kisah hidupnya telah menyelamatkan serta memberi inspirasi kepada jutaan orang di seluruh dunia. Dan kamu, adakah kamu akan membiarkan kesunyian itu membekukan langkahmu atau membawamu lebih dekat dengan Tuhan? Kerana sekarang ini sesuatu yang sangat berharga sedang dibentuk. Ia mungkin tidak kelihatan, tapi ia kekas. Kesunyian ini boleh jadi sedang mempersiapkan imanmu ke tahap yang belum pernah kamu alami. Ia sedang melatih hatimu agar mampu berdiri, sekalipun semua sekelilingmu runtuh. Cuba lakukan satu amalan mudah. Selama 7 hari berturut-turut, pilih satu waktu yang tetap setiap hari dan duduk dalam kesunyian selama 5 minit. Jangan minta apa-apa. Jangan merungut. Hanya duduk diam bersama Tuhan. Tarik nafas perlahan-lahan. Rasakan kehadirannya. Biarkan dirimu hanya ada di situ. Dan apabila fikiran-fikiran gelap datang menyerbu, bisikan pada dirimu sendiri, Tuhan ada di sini. Walaupun dalam diam, Dia tetap di sini. Kamu akan sadar bahawa kamu tidak pernah kezurangan sebagaimana yang kamu sangka. Kerana kadang-kadang, diamnya Tuhan adalah bingkai kepada sesuatu yang luar biasa yang bakal dinyatakan. Dia sedang mengajar kamu untuk percaya walaupun tiada jawapan. Sedang mengajar bahawa kehadirannya tidak bergantung pada kata-kata, tetapi pada kasihnya. Dan kasih itu tidak pernah pergi, walaupun jiwa kita sedang menjerit mencari tanda. Kamu tidak sedang diabaikan. Kamu sedang dibentuk. Dan apabila musim ini berlalu, kamu akan sadar bahawa dalam diam skim Tuhan bekerja paling kuat dalam dirimu. Kadang-kadang kita rasa tak mampu hadapi satu hari lagi. Semuanya terasa terlalu berat. Terlalu gelap, terlalu perlahan. Hati sudah benar dilukai. Air mata tidak mampu lagi ditahan. Dan fikiran hanya mampu berkata satu perkara, menyerah. Berhenti berusaha. Berhenti berjuang. Berhenti percaya. Kerana bila segala-galanya terasa menyakitkan, harapan pun nampak seolah-olah satu bayangan yang jauh dari nyata. Pernahkah anda merasainya? Pernahkah anda terfikir mungkin lebih baik menyerah saja? Menerima bahawa hidup anda tidak akan berubah, bahawa kemenangan bukan ditakdirkan untuk anda, bahawa perjalanan iman ini mungkin bukan untuk anda? Jika jawapannya ya, dengarlah dengan hati terbuka. Anda sebenarnya lebih hampir kepada kemenangan daripada yang anda sedar. Dan skim sebabnya mengapa semuanya terasa begitu berat sekarang. Sebelum fajar menjingsing, langit menjadi paling gerak. Sebelum bunga mekar, benih harus mati di dalam tanah. Sebelum kelahiran semula, ada tangisan dan keberitaan. Kesakitan bukanlah penamat, ia adalah petanda bahawa sesuatu yang baharu sedang hampir tiba. Jadi, apabila anda rasa sudah tidak mampu bertahan, itu mungkin kerana anda sedang berdiri di ambang jawapan yang anda nanti-nantikan selama ini. Apa yang anda fikir adalah titik akhir, mungkin cuma satu koma. Apa yang nampak seperti kehancuran, mungkin sebenarnya adalah asas kepada sesuatu yang lebih kukuh. Pertarungan paling berat selalunya berlaku sebelum kemenangan yang paling bermakna. Berapa kali anda hampir berputus asa sehari sebelum segalanya berubah secara tidak dijangka? Anda mungkin tidak sadar, tetapi itu sering berlaku. Kerana musuh jiwa anda tahu, jika anda bertahan sedikit lagi, anda akan lihat laut terbelah. Anda akan lihat hujan turun. Anda akan lihat janji Tuhan digenapi. Jadi dia taburkan keraguan, keletihan, ketakutan, rasa malu. Dia mahu anda menyerah sebelum berkat tiba. Tapi anda tidak dicipta untuk berundur.
Anda dicipta untuk menang. Fikirkan tentang Musa. Dia berdiri di tepi laut, dengan tentera musuh semakin hampir. Kaum Israel sudah mula mengeluh. Tekanan sangat berat. Tetapi apabila dia melangkah dalam iman dan mengangkat tongkatnya, laut itu terbelah. Keajaiban tidak datang sebelum kesukaran, ia datang setelah ujian sampai ke had. Kerana Tuhan ingin menunjukkan bahawa apabila semua sudah sampai ke hujung, dia masih mencukupi. Dia tidak perlukan suasana yang sempurna. Dia boleh jadikan padang pasir sebagai leluhur. Dia boleh pancarkan air dari batu yang keras. Mungkin Anda fikir Anda sudah tidak ada tenaga, bahawa semua yang Anda usahakan sia-sia, bahawa tiada siapa nampak pengorbanan Anda, bahawa Anda sudah berdoa, berusaha, berjuang, dan semuanya masih kelihatan sama. Tapi betulkah begitu? Atau Anda sedang keliru antara ketiadaan sorakan dengan ketiadaan kemajuan? Kadangkala, pertumbuhan yang paling dalam berlaku dalam senyap, di bawah tanah, dalam kesucian. Tiada siapa nampak, tapi ia sedang berlaku. Anda sedang berkembang, walaupun Anda tidak menyadarinya. Tuhan sedang bekerja, walaupun segalanya nampak statik. Fikirkan tentang Yusuf. Dizianati saudara-saudaranya, dicempakkan ke dalam perigi, dijual sebagai hamba, difitnah, dipenjara. Jika Anda temui Yusuf di dalam penjara dan berkata, "Kamu akan menjadi pemimpin Mesir," dia mungkin ketawa dalam kesakitan. Tiada tanda pun yang menunjukkan hubungan antara penjara dan istana. Tapi Tuhan ada rancangan. Dan setiap ketidakadilan yang dia alami adalah sebahagian daripada leluhur itu. Yusuf tidak sampai ke tempat itu asterisk walaupun asterisk dia menderita. Dia sampai asterisk kerana asterisk penderitaan itu. Derita skim yang mempersiapkannya untuk tujuan yang besar. Sekarang, lihatlah diri Anda sendiri. Berapa kali Anda jatuh dan bangkit semula? Berapa kali Anda fikir semuanya sudah berhasil, namun Anda masih teruskan juga? Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Itu keberanian. Itu iman yang hidup. Walaupun segala-galanya dalam diri Anda berkata tidak boleh, Anda tetap cuba sekali lagi. Dan itu sendiri adalah bukti bahawa masih ada kehidupan di dalam diri Anda. Masih ada tujuan. Masih ada perjuangan. Dan selagi ada perjuangan, masih ada harapan untuk kemenangan. Nick Zik dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Dia pernah dihina, disisih, bahkan pernah berfikir untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi dia memilih untuk tidak berputus asa. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak faham mengapa dia dilahirkan begitu. Hari ini, dia memberi inspirasi kepada berjuta-juta orang di seluruh dunia melalui kisah hidupnya. Kenapa? Kerana dia memilih untuk terus melangkah. Walaupun dia tidak nampak jalan. Walaupun dia tidak faham rancangan Tuhan. Dia tetap melangkah. Dan Tuhan memberkatinya. Dan Anda, adakah Anda mahu berhenti sekarang? Selepas segala yang telah Anda lalui, selepas segala pertempuran yang telah Anda menangi, apa yang membuat Anda fikir ini adalah penghujungnya? Hanya kerana gelau, kerana syukur, kerana lambat. Kegelapan tidak menakutkan mereka yang percaya kepada cahaya. Kesukaran tidak menghentikan mereka yang berjalan bersama Tuhan. Dan kelewatan tidak menghalang keajaiban daripada berlaku. Semuanya ada waktunya. Dan kemenanganmu sebenarnya lebih dekat daripada yang kesangka. Cuba cabar diri sendiri. Untuk 3 hari ke hadapan, jangan mengeluh. Jangan berputus asa. Sebaliknya, ucapkan ini setiap hari. Aku lebih hampir kepada kemenangan daripada yang aku bayangkan. Ucapkan walaupun dalam kesakitan. Walaupun air mata mengalir. Walaupun fikiranmu cuba menyesatkanmu. Ucapkan dengan iman. Kerana setiap kata mempunyai kuasa. Dan kata-kata itu akan mula membentuk cara pandangmu terhadap hidup. Kau akan mulai sedar bahawa Tuhan masih memegang kendali. Bahawa kisah hidupmu belum berakhir. Kau akan berjaya. Kau akan menarik nafas lezat. Kau akan menoleh ke belakang suatu hari nanti dan sedar bahawa semua yang berlaku ini adalah sebahagian dari proses yang membentukmu. Dan kau akan bersyukur kerana tidak menyerah. Kerana apa yang Tuhan telah sediakan untukmu bukan sesuatu yang kecil. Bukan sesuatu yang biasa.
Ia terlalu besar hingga memerlukan persediaan. Dan kekini hampir tiba. Hanya tinggal sedikit lagi. Jangan lepaskan tangannya. Jangan tundukkan wajahmu. Jangan tutup pintu hatimu. Tarik nafas dalam-dalam. Pandang ke langit dan teruskan melangkah. Kemenanganmu berada tepat di hadapan. Dan ia akan membalas setiap titisan air mata, setiap kesakitan, setiap sahabat sunyi, setiap langkah yang kau ambil. Kau akan hidup untuk menceritakannya. Dan ketika hari itu tiba, kau tidak akan berkata, aku menang kerana aku kuat. Tapi akan berkata, aku menang kerana Tuhan memegangku sahabat, aku hampir berputus asa. Mungkin sekarang hatimu terasa sesak, penuh dengan gabungan perasaan pedih dan harapan yang bersaing dalam dada. Mungkin kau sedang cuba tahan air mata, atau mungkin ia sudah mengalir tanpa mampu ditahan, dan itu tidak mengapa. Kerana apa yang kau rasa itu nyata. Ia adalah rohmu yang menyadari bahawa kau tidak bersendirian. Bahawa walaupun dengan segala kejatuhan, kesilapan, dan malam-malam tanpa tidur, masih ada sesuatu yang lebih besar yang menjaga dirimu. Kau telah melalui perkara yang ramai tidak akan pernah faham. Kau menahan tangisan di sahabat kau hanya mahu menjerit. Kau senyum supaya orang yang kau sayangi tidak risau, walaupun di dalam kau sudah hancur. Dan meskipun kau punya 1000 alasan untuk berhenti, kau tetap teruskan. Kau tetap bertahan. Kau masih di sini. Dan itu sahaja sudah cukup besar. Mungkin tiada siapa pernah menyatakannya sebelum ini. Jadi biar aku yang beritahu. Aku kagum padamu. Kerana keberanianmu untuk terus melangkah walaupun tak mengerti. Kerana hatimu yang masih percaya pada kasih sayang, walaupun telah berkali-kali terluka. Kerana imanmu yang walaupun goyah, masih berbisik. Aku percaya. Itu sesuatu yang indah. Sesuatu yang suci. Tak kira apa orang lain kata. Tak kira berapa kali kau dikecewakan, diabaikan, dihukum. Syurga tahu seluruh ceritamu. Dan walaupun Tuhan tahu segalanya, kelemahan, kegagalan, hari-hari kelam, Dia tetap memilih untuk mengasihimu dengan kasih yang sama seperti dahulu. Dia tidak pernah berubah fikiran tentangmu. Dia tidak pernah menyerah terhadapmu. Dan Dia tidak akan pernah menyerah. Kau bukan tak terlihat. Doamu tidak diabaikan. Air matamu tidak sia-sia. Setiap kali kau menangis dalam diam di bilik, Tuhan ada di situ. Duduk di sisimu. Memeluk jiwamu ketika tiada siapa yang mampu. Dan jika hari ini kau sedang mendengar mesej ini, itu kerana Tuhan mahu kau tahu. Kau masih akan melihat impian yang Dia tanam dalam dirimu menjadi nyata. Kau masih akan senyum dengan kedamaian yang telah lama kau harapkan. Kau akan menoleh ke belakang dan sedar bahawa apa yang kau sangka sebagai pengaziran hanyalah permulaan. Kau akan bangkit semula. Kau akan mencintai semula. Kau akan mempercayai semula. Kau akan melihat dirimu melalui mata Dia yang menciptakanmu dengan tujuan, dengan keindahan, dengan nilai yang tak ternilai. Bukan kerana semuanya akan berubah sekelip mata, tapi kerana sesuatu yang baru telah pun bermula di dalam dirimu. Sahabat ini juga. Kau merasakannya, bukan? Jadi tarik nafas. Lepaskan beban itu. Izinkan dirimu dijaga. Dan jika selepas semua ini kau hanya mampu mengingat satu perkara, biarlah ia ini. Kau dikasihi. Tan berjarat. Selamanya. Sedalam-dalamnya. Dan apa yang Tuhan telah mulai dalam hidupmu, Dia akan sempurnakan. Hingga sahabat itu tiba, jangan lepaskan imanmu. Kerana apa yang menantimu jauh lebih besar daripada segala yang telah hilang. Kau tidak hanya akan terus hidup. Kau akan berkembang. Dan bila itu terjadi, kau akan faham mengapa semua ini perlu berlaku. Dan kau akan lihat bahawa semuanya benar-benar berbalik. Setiap langkah, setiap air mata, setiap doa, semuanya berbaloi.